KPM. Ini bilik tidur. Kita pusing. Wah, ini ruang dapur. Pusing lagi. Yang ini ruang tamu ni. Okey, satu lagi. Comelnya bilik mandi ni. Ruang tamu, bilik tidur, bilik mandi. Kita sebenarnya nak belajar apa ya hari ni? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Nama saya Nisa, akan bersama murid-murid hari ini. Kita nak sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan khas pengurusan diri. Jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Siti Zaliha. Selamat datang cikgu. Hai, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Baiklah, Nisa harapkan murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia untuk topik kita hari ini. Cikgu Zaliha, kita nak belajar apa sebenarnya hari ini? Okey, Nisa. Okey, tadi kita dah tengok kan? Ya. Banyak ruang-ruang yang kita ada, yang kita selalu ada di rumah. Ada di rumah. Jadi yang Nisa dah pusing betul. tadi kan? Ada berapa ruang, Nisa? Ada 4 ruang, cikgu. 4 ruang. Okey, jadi kat sini hari ni apa yang cikgu nak ajar, kita akan belajar cara ataupun ini dia penggunaan tandas dan bilik mandi. Baik. Okey. Nisa, tahu tak apa macam mana cara nak menggunakan tandas dan bilik mandi? Saya rasa macam tahu, tapi saya nak cikgu kongsikan dengan saya. Boleh cikgu? Okey, dengan jom. murid-murid di rumah. Murid-murid di rumah, kita sama-sama tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, okey, objektif pembelajaran kita hari ni boleh tengok kat sini. Okey, objektif pertama, cikgu nak murid-murid boleh menyenaraikan kemudahan yang ada di tandas dan bilik mandi. Sebab biasanya tandas dan bilik mandi ni dia sekali kan? Betul. Okey. Yang kedua, murid-murid boleh menunjukkan cara menjaga kemudahan di tandas dan bilik mandi. Macam mana nak jaga dia? Mesti kena sentiasa bersih. Okey. Dan yang ketiga, murid boleh menyatakan amalan kebersihan dan keselamatan di tandas dan bilik mandi. Kat sini nanti ada banyak benda yang kita akan belajar untuk menjamin tandas kita sentiasa bersih. Baiklah. Okey, kriteria kejayaan. Okey, bila dah habis belajar nanti, Nisa, okey, semua murid-murid kat rumah mesti boleh menyebut nama alatan dan kemudahan yang ada di tandas dan bilik mandi. Sebab tandas dan bilik mandi ni lebih dari sekali kita akan masuk setiap hari. Betul. Jadi cikgu pasti murid-murid kat rumah sudah tahu dan boleh menyebut dengan betul. Okey. Seterusnya, murid boleh menyatakan cara penjagaan kemudahan di tandas dan bilik mandi yang betul. Bukan setakat guna je. Ya. Kita kena tahu cara nak jaga, cara nak bersihkan. Yang pasti penggunaan kita tu mesti sentiasa selamat. Betul tu murid-murid. Okey, seterusnya yang ketiga, murid boleh menyebut amalan kebersihan dan keselamatan di tandas dan bilik mandi. Baiklah, saya dah bersedia ni cikgu. Saya nak belajar. Okey, Tapi cikgu, saya nak buat aktiviti yang lebih seronok, boleh tak cikgu? Boleh tak kalau saya nak menyanyi lagu?
Jom kita sama-sama menyanyi dulu. Boleh, cikgu? Jom. Jom murid-murid kita nyanyi sama-sama. Cikgu nak murid-murid di rumah nyanyi sama-sama. Cikgu dengan Nisa pun akan nyanyi sama-sama kat sini. Baik, jom. Music. Okey. Sambil-sambil tu Nisa, boleh juga nak tepuk tangan. Anak kambing saya, anak kambing saya, di mana dia berus gigi saya, yang warna merah. Can malican, oi, can malican, ketipu payung. Can malican, oi, can malican, oi, can malican, ketipu payung. Di mana dia anak kambing saya, anak kambing saya ada di taman. Di mana dia gigi saya, sabun mandi saya. Can malican, oi, can malican, oi, can malican, ketipu payung. Can malican, oi, can malican, oi, can malican, ketipu payung. Nampaknya semua murid sama-sama menyanyi dengan kita lah, cikgu. Ya, seronok tak kita menyanyi? Seronok, cikgu. Okey, sekarang dah boleh teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, jom kita sama-sama tengok kat boleh, sini. Cikgu tunjukkan kepada saya. Nampak tak apa yang comel-comel di sini? Nampak bersih, kemas. Okey, apa Nisa. yang kita ada ni, cikgu? Ini kita nak belajar hari ni. Apa dia? Tandas dan bilik mandi. Okey, kalau kita tengok kat sini, ada alatan ataupun kemudahan yang terdapat di tandas dan bilik mandi. Okey, cikgu tunjuk satu-satu dulu. Boleh. Okey. Nisa pun boleh sama-sama tunjuk dengan cikgu, boleh tak? Saya bantu cikgu, boleh? Jom, kita ke belakang sikit. Nisa boleh tunjuk. Nampak murid-murid? Okey, murid-murid boleh nampak ya? Apa yang kita ada, cikgu? Sebab dekat tandas, kita mesti ada tempat mandi. Tempat mandi. Kat mana air pancuran dia, Nisa? Di sini. Nampak tak? Okey. Boleh nampak air pancuran kat Saya sini. tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Yang ini ada air pancuran. Okey. Lagi apa yang Nisa nampak kat situ? Saya nampak ada sinki, cikgu. Ya, betul. Dekat bilik mandi dengan tandas biasanya kita ada sinki. Kenapa perlu ada sinki? Untuk kita cuci tangan. Biasa kita cuci tangan dekat sinki kan. Setiap kali kita kita kena cuci tangan. Okey. Dan yang paling penting, tandas mesti ada mangkuk tandas. Okey, mangkuk tandas nampak ya murid-murid kat rumah? Boleh tengok ini mangkuk tandas. Baik. Okey, setiap alatan di tandas dan bilik mandi ni kita kena pastikan sentiasa bersih dan selamat untuk kita gunakan. Okey. Nisa, cikgu nak tanya. Okey, apa ke benda yang paling wajib lah kalau kita ada dekat tandas? Untuk jaga kebersihan tandas. Untuk kebersihan tandas kita mesti ada berus, cikgu. Betul tak? Betul. Nak gosok-gosok. Okey. Kebiasaannya kita dekat tandas ni kita mesti ada alat-alat untuk mencuci. Baiklah. Cikgu, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita dan lihat dengan lebih lanjut berkenaan ruang yang kita tengah belajar ni, murid-murid, jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ada
TV KPM. Murid-murid, jom kita kembali ke kelas dengan Cikgu Siti Zaliha. Cikgu, jom kita nak belajar lagi. Okey, sekarang Nisa dah tahu apa yang kita dah belajar tadi tentang tandas dan bilik mandi. Baik. Okey, sekarang kita nak tengok Nisa buat tahu ke tak perkara ataupun cara menjaga kemudahan di tandas dan bilik mandi. Baik. Wah, kita nak buat aktiviti ke Cikgu? Ya, betul. Jom. Okey, kat sini Cikgu nak uji. Cikgu nak tengok. Dan murid-murid kat rumah juga boleh bersama-sama Kak Nisa. Kita nak sama-sama buat latihan sikit. Ini berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan sedia ada murid-murid. Baik. Sebab kita setiap hari kita dah guna tandas kan? Betul. Okey, jadi kat sini murid-murid di rumah pun boleh bantu Kak Nisa. Kita nak tengok apa yang boleh, apa yang tak boleh kita lakukan di tandas dan bilik mandi. Baik, jom. Saya dah sedia. Murid-murid di rumah dah bersedia. Jom kita jawab sama-sama. Okey, apa yang saya perlu buat ni Cikgu? Okey, Nisa. Cikgu nak Nisa ambil satu kad dekat bawah tu. Satu kad, baik. Okey, pilih Saya satu pilih kad. yang ini. Cuba Nisa tengok gambar apa dekat situ. Okey, murid-murid kat rumah boleh nampak tak apa gambar dekat situ? Gambar di tangan Nisa ni, ada murid dia berdiri atas mangkuk tandas, Cikgu. Boleh ke tak boleh? Macam mana murid-murid di rumah? Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Tak boleh, Cikgu. Sebab mangkuk tandas tu bahan dia tak kuat. Kalau berdiri boleh pecah. Boleh mendapat kecederaan pada murid tersebut. Okey, so kat mana nak letak tu Nisa? Ada ruang, cikgu dah sediakan ruang. Boleh tak boleh? Jadi murid-murid di rumah dah bantu Nisa, tak boleh Cikgu? Ya, tak boleh. Okey, baik. Okey. Gambar yang seterusnya. Okey. Nisa boleh lekatkan kuat sikit. Cikgu takut tercabut. Nanti murid-murid kat rumah tak nampak. Okey, Cikgu. Okey, dah kuat dah. Okey, jom. Yang kedua. Seterusnya. Sama-sama bantu Kak Nisa. Ini gambar apa tu? Baik. Murid-murid di rumah, kita tengok ini gambar. Seorang murid lelaki memegang pam tandas. Pam tandas. Maknanya selepas gunakan kita pam. Jadi boleh ke tak boleh murid-murid? Betul tak cara dia guna tu? Betul ke tak betul? Kita tengok kat situ kan. Murid tu melakukan cara yang betul. Okey, boleh Nisa letakkan kat situ? Boleh, saya tampakkan di bahagian boleh, Cikgu. Ya, betul. Baik. Sebelah kanan. Baik. Okey, nampak tak di tanda right tu? Tanda betul, boleh. Baik. Okey, seterusnya. Saya pilih gambar. Dekat bilik mandi biasanya ada pipe kan? Ada getah pipe. Air tu. Okey, kita kena pastikan getah pipe tu digulung dan dipasang dengan kemas. Cuba tengok getah pipe kat situ. Betul tak cara dia guna tu? Yang ini getah pipe tidak dipasang, tapi Cikgu, air mengalir dari kepala pipe. Sepatutnya kita tak boleh biarkan air tu mengalir macam tu. Ya. Okey. Jadi sebab tujuan kita letak getah pipe tu, dia ada penutup dekat hujung tu kan, supaya air tak mengalir, ataupun kita juga sentiasa pastikan keadaan tu tak membazir. Ya, okey? Betul. Jadi yang ini mestilah tak boleh kan Cikgu? Ya, betul. Jadi tak boleh biarkan air mengalir macam tu. Baik. Okey. Jadi sebab bila air mengalir ni kan kita boleh licin, terjatuh. Baik. Nampak tak kat situ murid-murid kat rumah? Nampak apa yang boleh, apa yang tak boleh kita lakukan di tandas dan bilik mandi. Seterusnya. Yang ini Cikgu. Gambar apa tu Nisa? Yang ini murid-murid gambar apa ni? Cuba murid-murid tengok, ada kat situ ada sabun, shampoo, ada berus mandi. Okey. Kat situ nampak tak kekemasan dia?
tak ada sabun meleleh-leleh kan? Tak ada shampoo meleleh-leleh, tak ada sabun berselerak kan? Sabun diletakkan di tempatnya, cikgu. Betul. Berespon cantik je tersusun. Boleh ke tak boleh, Nisa? Jadi boleh ke tak boleh murid-murid di rumah? Mestilah boleh. Ya, betul. Kan? Okey. Mana nak tempat yang kita nak letak tu? Saya tampakkan di bahagian boleh. Okey, boleh di sini. Wah, ada lagi 2. Baik. Nampaknya Nisa dah hampir siapkan tugasan ni. Kita sama-sama murid-murid di rumah. Murid-murid kat rumah pun gambar boleh tengok di sini ya. Yang ini. Apa yang berlaku dalam gambar ni, cikgu? Nampak tak gambar yang sama dengan kita dah tengok tadi? Tapi nampak tak dia patahkan yang penarik pam. Penarik pam. Boleh ke tak boleh? Cikgu, kalau patah nanti rosak. Nanti dah tak boleh guna kan? Okey. Jadi murid-murid, ini adalah tak boleh. Okey, kat mana nak letak tu? Saya tampakkan di sini ya, cikgu. Di bahagian tak boleh. Pandai, Nisa. Jangan rosakkan. Murid-murid kat rumah perhatikan ya. Okey, seterusnya. Terbalik tu. Terbalik. Okey. Nampak tak hose tu, pipe tu kan dia dah ikat kemas-kemas. Tak ada air yang turun ke bawah. Nampak kemas, bersih dan dijamin selamat kan. Yang ini pipe-nya tak keluar air, cikgu. Dah ditutup. Dia tutup. Kita nak elak membazir di bilik mandi ataupun tandas. Kalau macam ni mestilah boleh kan murid-murid di rumah? Boleh, cikgu? Okey, betul. Okey, mana nak letak tu, Nisa? Di bahagian boleh. Baik. Wah, dah siaplah tugasan saya dan murid-murid di rumah. Macam mana, cikgu? Wah, sangat bagus. Okey, murid-murid pun cikgu tahu murid-murid semua boleh buat sama dengan Kak Nisa buat ni kan, sebab benda ni kita sentiasa guna setiap hari. Setiap hari kita masuk tandas, kita masuk bilik mandi. Dan kita kena sentiasa amalkan keselamatan dan kebersihan. Okey, Nisa, cikgu nak tanya. Apa jadi kalau kita mandi, sabun tu meleleh dekat tepi? Dia biar je macam tu. Sabun. Kalau sabun kita tak gunakan dengan betul, biar je meleleh atas lantai, nanti lantai licin, cikgu. Betul. Nanti kita masuk bilik air, kita boleh terjatuh. Licin kan terjatuh. Jadi kalau murid-murid kat rumah pun perlu ingat tau. Okey, cikgu sentiasa nak ingatkan, murid-murid pun kena sentiasa ingat dekat bilik air atau tandas, sebab kita sentiasa menggunakan air. Kita guna sabun. Kalau kita tak guna dengan betul, mungkin akan membahayakan pada kita. Berbahaya. Kenapa? Sebab air tu biasanya akan licin dengan sabun yang berbuih-buih tu. Jadi sangat-sangat perlu ditekankan kat sini. Sangat-sangat jagalah keselamatan di tandas dan bilik mandi. Betul tu murid-murid, kita tak nak terjatuh, nanti sakit. Jadi sebelum kita teruskan aktiviti kita yang seterusnya, jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Murid-murid, jom kembali ke kelas Cikgu Siti Zaliha. Kita nak sambung belajar sama-sama. Jom cikgu, apa yang kita nak lakukan sekarang? Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Baik. Okey, Nisa tengok kat sebelah tu, cantik tak bilik air, tandas dan bilik air rumah saya tu? Cantik betul. Okey, cikgu pasti murid-murid kat rumah pun ada tandas dan bilik air yang cantik dan bersih macam ni kan? Ya. Okey, jom sama-sama kita labelkan, namakan alatan dan kemudahan yang terdapat di bilik air dan
bilik mandi dan tandas. Baik. Okey. Jom murid-murid kita lakukan bersama-sama. Baik, cikgu. Saya dah sedia. Nisa, okey. Tengok yang hujung tu, apa dia Nisa? Yang pertama tu? Yang pertama di sini cikgu ya? Yang ini saya ada tuala. Okey, nampak tak murid-murid tuala? Okey, nampak tak tuala mandi dekat bilik air kita, dekat tandas kita tu? Mana satu? Okey, jom bantu Kak Nisa kita labelkan di manakah tuala. Murid-murid, yang mana tuala? Yang ini ke? Bukan. Yang ini. Cikgu, yang bergantung ni tuala. Ya, tuala warna putih. Warna putih. Okay. Saya tampakkan ya cikgu. Okey, murid-murid, kita tampakkan ini ialah tuala. Okey, murid-murid kat rumah boleh tengok ya. Seterusnya. Peralatan mandian. Nak mandi mesti ada alat untuk mandi. Mandian. Ada sabun mandi, ada shampoo. Okey, yang mana satu? Peralatan mandi murid-murid? Di bawah atau di atas? Nampaknya murid-murid jawab yang di atas, cikgu. Okey, betul. Kat situ biasa dekat rumah kita ada rak untuk letak alat mandi supaya senang untuk kita gunakan. Okey, seterusnya saya ada dah guna tandas, mesti kena cuci tandas menggunakan berus tandas. Okey, di mana dia berus tandas, Nisa? Berus tandas di mana? Jom murid-murid sama-sama. Kat mana berus tandas? Warna hitam. Sebelah tandas. Di mana dia? Yang ini ke cikgu? Okey, betul. Okey, murid-murid boleh tengok kat situ je. Berus tandas. Kalau tak ada berus tandas, boleh juga guna berus lain. Tapi berus tandas ni dia dah ada pemegang yang sesuai untuk cuci tandas. Seterusnya, saya ada pelekat sinki. Okey, sinki. Mana sinki, Nisa? Saya tahu cikgu yang ini tempat kita cuci tangan, betul tak? Betul. Okey, sinki. Yang ini cikgu? Sinki. Okey, ada lagi dua, Nisa. Yang ambil ini lagi satu. Tandas duduk. Okey, tandas duduk. Tandas duduk. Yang ini, tandas betul cikgu? Duduk, betul. Benda yang paling besar dekat dalam bilik air dan tandas. Itulah tandas duduk. Okey, tandas duduk. Macam mana murid-murid mesti teka yang sama. Okey, yang terakhir. Saya ada pancuran air. Untuk kita mandi. Okey, murid-murid tengok mana satu pancuran air. Ada satu lagi yang kita tak label. Yang besar ke? Saya rasa yang besar ni cikgu, yang di bahagian atas. Macam mana murid-murid, sama tak jawapan kita? Samalah cikgu, saya rasa jawapan saya dan murid-murid di rumah. Okey, Nisa dah siap. Labelkan. Okey, murid-murid pun dah sama bantu Kak Nisa labelkan tandas di rumah saya. Jadi saya dapat markah penuh ke cikgu? Ya, okey. Nisa dah berjaya. Baik. Tanpa semua tu dah tahu cara yang betul dan tak betul di bilik mandi dan tandas. Betul. Okey, yang terakhir cikgu nak minta Nisa tahu tak cara nak cuci mangkuk tandas? Mangkuk tandas kita kena gunakan berus tandas tadi ke cikgu? Kita kat tandas kan kita kena sentiasa bersih kan? Ya. Yang paling penting kita kena cuci tandas setiap kali selepas guna. Sama juga dengan lantai. Boleh cikgu tunjukkan contoh? Nak cikgu tunjuk ke Nisa nak tunjuk? Cikgu boleh tak tunjuk pada saya dan murid-murid di rumah? Okey, murid-murid kat rumah kita tengok ya. Cikgu hanya bagi satu contoh sebab cikgu tahu kalau membersih lantai, murid-murid kat rumah dah sentiasa amalkan. Okey. Sebab cikgu biasanya kat rumah kita lepas guna tandas ataupun bilik air, lantai tu licin, okey, kita kena bersihkan lantai, boleh sapu dengan penyapu tandas tu. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk cara nak gunakan apa ni? Nak guna berus cuci tandas. Okey, pastikan semua bahagian tandas tu kena bersih. Murid-murid tahu tak dekat sini beribu-ribu bakteria yang boleh menjadi
punca penyakit tau. Okey. Jadi kita kena berus. Kena mesti sentiasa bersih. Tempat paling penting kena bersihkan ni bahagian atas ni. Bahagian atas. Nampak tak bahagian atas ni? Sebab ini adalah tempat yang kita akan duduk. Okey. Lepas tu kat sini pun tetap kena bersihkan. Okey. Kat sini pun kena angkat. Okey, lagi bagus kalau murid-murid boleh amalkan cara mencuci tandas ni setiap kali menggunakan tandas. Bahagian luar nak kena cuci juga ke, Cuci juga bahagian bawah sebab mesti ada percikan-percikan ataupun kotoran-kotoran. Baiklah, nampaknya cikgu dah tunjukkan contoh bagaimana kita nak bersihkan tandas. Cikgu, sebenarnya kita dah tiba di penghujung kelas kita. Okey. Boleh cikgu berikan kesimpulan secara keseluruhan tentang apa saya dan murid-murid di rumah dah belajar hari ini, cikgu? Okey, cikgu rasa Nisa dan murid-murid di rumah banyak belajar hari ini tentang cara ataupun kebersihan di tandas dan bilik mandi. Jadi semua aktiviti yang kita lakukan hari ini, murid-murid mesti boleh tahu dan tengok Kak Nisa juga sudah pandai boleh siapkan semua aktiviti dengan betul dan kemas. Okey, bagaimana dengan prestasi saya secara keseluruhan hari ini? Okey, daripada 6 bintang, cikgu bagi 5 bintang sebab masih ada lagi kurang kekemasan. Tapi apa pun Kak Nisa dah buat yang terbaik dan cikgu pasti murid-murid kat rumah juga boleh buat yang terbaik. Baiklah, bagaimana murid-murid nak dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Jangan lupa boleh masukkan portal Delima Sumberku untuk dapatkan banyak latihan pengukuhan. Baiklah, murid-murid boleh minta bantuan ibu bapa atau penjaga untuk kepautan yang tertera di kaca televisyen masing-masing. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Siti Zaliha Zana Abidin dari SK Putrajaya Presi 82. Terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Saya Nisa K ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid di rumah yang setia menonton Didik TV KPM. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.